Man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, men. Ada apa ni, men? Man, free tak, Man? InsyaAllah free, men. Macam ni, Man. Sebenarnya aku ada benda sikit nak tanya dengan kau. Nak tanya apa ini? Itu pun kalau kau free lah. InsyaAllah free. Apa dia? boleh, Man? Macam ni, Man. Kau kenal tak dengan seorang jemaah ni? Tak silap aku, nama dia Haji Sufi. Oh, Haji Sufi. Kenal sangat ni, men. Tapi kalau kau nak tahu, orangnya baru minggu lepas meninggal, men. Kenapa aku langsung tak tahu apa ni, Man? Tak apalah, men. Kita doakan yang baik-baik je lah untuk arwah. Kalau kau nak tahu, arwah ni memang baik orangnya, men. Pemurah, suka bersedekah. Banyak lagi. Ya ke? Man, aku tak tahulah amalan arwah yang lain-lain tu kan. Tapi aku memang selalu sangatlah nampak arwah ni. Dia sedekahkan RM1 tau dalam masjid tu. Ini kau jangan salah faham. Aku bukannya nak petikaikan nilai derma tu. Yelah kan, cuma itu yang kau nampak, men. Kalau kau nak tahu, arwah ni memang kaya orangnya. Tak kedekut, pemurah. Dan dia memang tak suka riak-riak menunjuk-nunjuk kat orang ni semua, men. oh, baru aku faham lah sekarang. Bukan masjid kita je dia, men, yang bertuah dapat rasa kebajikan daripada arwah ni. Banyak lagi masjid-masjid lain, badan-badan kebajikan yang lain yang arwah bantu ni. Kalau kau nak tahu, aset-aset arwah macam rumah, bangunan-bangunan, rumah-rumah kedai, banyak yang arwah wakafkan memata untuk kebajikan orang Islam. Pendek kata, arwah ni bukan hebat di dalam ni, di luar pun juga hebat. Ya Allah. Betul lah Man cakap kau. Hebat betul hati arwah ni. Tak apalah, men. Kita jadikan amalan arwah ni sebagai contoh untuk diri kita dan semua yang ada kat sini. InsyaAllah, Man. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an wa wala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat serta kasih sayangnya menemukan kita pada malam ini dalam seri yang keempat program Bual Bicara Hibah lil Wakaf di bawah anjuran Wakaf An-Nur, dan sekarang ini kita sedang pun bersiaran secara langsung menerusi live di page Wakaf An-Nur. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan dan semua para penonton yang sedang mengikuti siaran kita pada malam ini, saya sangat berharap dan juga berterima kasih sekiranya tuan-tuan, puan-puan dapat share ataupun kongsikan perbincangan kita yang saya kira sangat bermanfaat, yang perlu kita teruskan bicara bual kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, pada malam ini merupakan siri yang keempat, kesinambungan daripada siri yang sebelum ini, masih lagi membicarakan mengenai 12 golongan yang kritikal yang perlu untuk buat hibah. Tempoh hari kita telah pun membicarakan 5 golongan antara yang perlu untuk melaksanakan hibah. Apa dia? Ingat lagi tak? Apa dia yang pertama? Iaitu yang pertama, golongan yang perlu untuk buat hibah iaitu pasangan yang membeli rumah secara bersama. Maknanya joint loan lah, senang cerita. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Mereka yang ada anak perempuan sahaja, belum lagi dikurniakan anak lelaki. Itu yang nombor 2. Nombor ketiga, iaitulah mereka yang mempunyai anak angkat. Manakala yang keempat, pasangan yang telah berkahwin, lama dah berkahwin, tetapi masih lagi belum direzekikan dengan cahaya mata. Dan yang kelima, yang kita bicarakan tempoh hari yang lepas, iaitulah pasangan atau mereka yang berpoligami. Ini 5 golongan yang telah kita bicarakan pada sesi yang lepas, dan insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan kesinambungan bual bicara kita
menerusi segmen yang sama dan kita akan membicarakan 7 lagi golongan yang kritikal yang perlu membuat hibah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya tidak keseorangan pada malam ini, yang bertukar hanya moderator saja. Tetapi panel kita tetap setia, iaitulah Puan Nura Syikin Ishak daripada Al-Kausar Management. Selamat datang Puan Nura Syikin. Terima kasih, Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah. Waras, ceria malam ni. Masya Allah, luar biasa. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sebelum kita teruskan bola bicara kita ni, saya ada satu pantun sebagai mukadimah. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian. Apa dia? Kongsi rezeki jangan berkira, berbuat baik selagi bernyawa. Hibalah harta sebelum hiba, kelak di sana beroleh bahagia. Tu dia. Ada satu lagi pantun, nak dengar tak? Satu lagi pantun. Jalan-jalan pergi ke taman, tersalah langkah kaki tersandung. Kepada penonton yang budiman, harap setia hingga ke penghujung. InsyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, tajuk kita pada malam ini sangat penting, sangat relevan dengan kita. Sebab kita hidup di dunia tak lama. Harta kita ni kita nak bawa ke mana? Sebab itu kita ceritakan sedikit perkongsian pada malam ini sebagai sinambungan daripada siri yang lepas. Jadi kita nak menyambung golongan yang berikutnya. Puan Nura Syikin. 5 golongan kita telah sebutkan pada sesi yang lepas. Jadi pada malam ini kita akan teruskan dengan sesi ataupun golongan yang ke-6. Siapakah golongan yang ke-6 itu? Jadi untuk teruskan bola bicara ini, saya persilakan Puan Nura Syikin untuk terangkan. Silakan Puan. Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz Nazar kita berpantun malam ni kan. Jadi nanti kita nak kena balas lah pantun Ustaz Nazar tu. Boleh. Okey, insyaAllah malam ini sekali lagi bersama-sama dengan pihak Pakar An-Nur untuk kita kongsikan 12 golongan kritikal yang perlu merancang harta menggunakan kaedah hibah. Jadi kalau minggu lepas kita dah kongsikan 5, insyaAllah malam ini kita akan cuba kongsikan lagi 7. Kita akan gunakan kesempatan masa yang ada ni untuk kita habiskan 12 golongan ini. Jadi baik, golongan yang ke-6 pada malam ini adalah mereka yang masih lagi mempunyai ibu dan ayah. Okey, kalaulah tuan-tuan dan puan-puan semua tengok pada situasi yang berlaku sekarang, ada banyak kes yang berlaku apabila berlaku kematian ke atas seseorang anak, dia akan ada isu perbalahan dengan di antara pasangan ataupun balu yang ditinggalkan dan juga daripada anak tu dengan datuk nenek mereka. Banyak kes-kes yang viral. Dengan mertua kan. Macam baru ni pun ada kes kan. Kan baru-baru ni betul lah. Betul tu Ustaz. Baru-baru ni ada kes itu yang kita nampak yang viral. Betul. Yang tak viral ni pun sebenarnya banyak Ustaz. Okey, jadi inilah sebabnya kenapa kita kata mereka yang dah berkahwin tetapi masih lagi mempunyai ibu dan ayah, sangat penting untuk mereka merancang harta menggunakan kaedah hibah sebab kita nak elakkan perkara-perkara ni berlaku lah. Kan kalau kita tengok sendiri, kalau boleh kita tak nak Ustaz bila berlaku kematian, hubungan antara pasangan, antara cucu dengan datuk neneknya terputus. Silaturahimnya. Kan sebab kita tengok silaturahim ni satu perkara yang sangat penting untuk dijaga kan. Jadi sedih kalau kita tengok masih hidup ni ramai-ramai kita boleh kenduri sama-sama, buat family day sama-sama, tetapi berlaku kematian ni seolah-olah macam dah tak kenal dengan family mertua ataupun dengan bapa saudara dan ibu saudara. So ini adalah antara perkara yang kita tengok berlaku. Jadi kat sini suka untuk saya kongsikan sebenarnya bagi mereka yang di luar sana yang dah pun berkahwin, ibu ayah kita ada bahagian faraid mereka. Okey, sekiranya ditakdirkan kita meninggal dulu sebelum ibu ayah sebab kematian ni rahsia Allah kan. Baru-baru kita tengok tengah tunggu isteri interview, tiba-tiba berlaku kematian dalam kereta kan. So kita tak tahu siapa pergi dulu. Jadi kita kena alert lah. Maksudnya bersedia bukan kita nak mati cepat tetapi bersedia itu memang perlu. Jadi kalau kita tengok di sini, berapa bahagian ibu dan ayah sekiranya kita meninggal dulu sebelum ibu dan ayah kita. Jadi kalau kita tengok di sini, sekiranya kita tidak mempunyai anak, bahagian ibu adalah 1/3 dan ayah kita akan menghabiskan. Tetapi kalaulah kita ini ada anak, kita ada anak, maksudnya portion kat sini ibu dapat 1/6 dan ayah dapat 1/6. Okey, jadi di sini kita tengok kenapa? Adakah kita nak merancang untuk nak menidakkan hak faraid ibu ayah? Sebenarnya tidak. Kita bukan nak menidakkan hak faraid ibu ayah, tetapi kita nak memastikan apabila kita telah tiada, keluarga kita yang ditinggalkan ini ditinggalkan dalam keadaan yang harmoni.
Tak maksudnya berlaku pergaduhan. tak berlaku pergaduhan. Jadi Yang masing-masing ada hak kita dah bagi awal dan rancang awal. Kita dah planning awal-awal. Sebab apa kita tengok isu di sini yang selalunya pusaka ni Ustaz, dia melibatkan emosi. Betul. Saya saya nak kongsikan real case yang berlaku. Kan kita tengok yang banyak ni kita Ya. nampak dah. Yang viral ni kita dah nampak. Tetapi ada yang tak viral yang kita tak tahu kenapa perkara ini boleh berlaku. Contoh ada satu kes ni di mana menantu ni bila saja berlaku kematian ke atas suami dia, dia cuma dah pergi berbincang lah dengan ibu ayah mertua, nak minta dokumen, nak uruskan pusaka kan. Pusaka ni kan satu perkara yang perlu disegerakan. Betul. Takut-takut nanti termakan hak orang lain kan. Betul. Jadi baguslah balun ni minta dokumen, minta IC, minta gerai, nak Tapi uruskan segera. sensitif tu boleh minta IC dah. Jadi apa yang Persepsi. berlaku, dia kata mak ayah ni okey, tetapi adik-beradik arwah ni kata apa? Kak Ipah nak bolot harta. Sebenarnya Kak Ipah dia bukan nak bolot harta. Kak Ipah dia cuma nak memudahkan urusan pusaka abang mereka ni. Persepsi. Jadi persepsi dia tu dah jadi lain. Itu yang menyebabkan pada asalnya hubungan yang baik sampai sekarang dah tak bertegur sapa. Sepatutnya bapa-bapa saudara ni dia ada tanggungjawab kan untuk jaga kebajikan anak-anak yang masih kecil ni. Jadi bila berlaku macam ni sampai dah berbalah-balah, sampai dah tak bertegur siapa, jadi itulah perkara yang kita nak elakkan. Dengan sebab harta boleh jadi porak-peranda kan. Betul, Hubungan yang Ustaz. mesra jadi bergaduh bermasa muka. Betul, dia dah jadi tak harmoni. Ya. Tapi sekiranya kita ni kalau kita sedar kita masih lagi ada ibu ayah, bagaimana cara untuk kita nak merancang kita nak elakkan perkara ni berlaku. Hari ni kita tahu pasangan kita dia ada keperluan dia. Kan seorang suami, kalau ustaz lah ada isteri kan. Jadi tanggungjawab tu nak sediakan tempat tinggal, anak-anak pun nak sediakan tempat tinggal, betul tak? Jadi kalau kita ada rumah, kita boleh hibahkan rumah kepada anak dan pasangan kita. Dan tapi kita juga ada simpanan tunai, betul tak? Kan? Jadi apa salahnya kalau wang tunai itu kita hibahkan kepada ibu dan ayah kita. Jadi Mak ayah mungkin barangkali tak perlukan rumah betul, kan. dia orang ada tempat tinggal betul, kan. Jadi apa salahnya kalau kita bagi cash? Kan? Kan? Jadi sekurang-kurangnya andailah ditakdirkan kita pergi dulu sebelum ibu ayah. Jadi dia rasa macam aman kan. Bagusnya anak ni kan dah Bagus, meninggal. menantu dia dah meninggal Kan, pun ada bahagian ada untuk bahagian mak ayah ditinggalkan, nak tinggalkan sambung perubatan dia kan, nak belanja, nak pergi holiday semua ada. Jadi kat situ dia rasa macam dijaga, dia akan take care cucu-cucu dia, menantu dia. Dia taklah rasa macam nak lepas tangan macam tu saja Ini kan. jenis anak yang beringat lah. Jadi kepada anak-anak ingat tu. Ada rezeki lebih tu, jangan lupa hibahlah kepada mak ayah kita. Betul. Sedekah semasa hidup ya silakan. Tapi apalah salahnya untuk kita sediakan kan. Betul. So itulah pemberian kita bila mana kita dah tak ada, mudah-mudahan dapat memastikan hubungan keluarga akrab tidak berlaku porak-peranda. Dia akan jadi lebih harmoni. Betul. Berbanding dengan yang ditinggalkan tak buat apa-apa ni sampai dia dah jadi berbalah, dia putus hubungan. Betul. Berbanding dengan mereka yang merancang tetapi dia akan mengharmonikan, merapatkan kembali hubungan kekeluargaan itu. Jadi itu sebenarnya lebih bagus, Ustaz. Jadi itu sebenarnya kenapa mereka yang masih lagi mempunyai ibu dan ayah perlu untuk membuat perancangan semasa hidup. Sebab kita tak nak nanti dia jadi isu putus saudara, putus silaturahim, datuk nenek tak kenal, anak saudara tak kenal bapa saudara kan. So sebab itulah kenapa penting untuk mereka yang ada ibu ayah ini merancang harta semasa hidup. Itulah tuan-tuan dan puan, penting untuk kita merancang. Bukan mak ayah dah meninggal baru kita nak merancang. Mak ayah masih hidup lagi sekarang, kita perlu merancang. Kita merancang bukan untuk siapa, tapi merancang untuk kebahagiaan kita dan juga yang bakal kita tinggalkan nanti. InsyaAllah. Baiklah tuan-tuan dan puan, sekarang ini kita masih lagi live secara langsung bersama FB Wakafan Nur. Jadi saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan, apalah salahnya tuan-tuan dan puan, share dengan kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang lain akan dapat manfaat sebab tajuk kita pada malam ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat memang kita akan hadapi suasana ini. Nak tak nak memang kita kena tahu tentang tajuk yang dibincangkan pada malam ini. Jadi Puan Nur Syikin berbalik kepada tadi nombor yang ke-6 bukan Jadi yang nombor 7 ni biasanya kalau kita sebut pasal riba ni kita bagi pasangan yang berumah tangga, mak ayah kan. Tapi bagaimana pula dalam kes orang bujang ni macam mana? Okey. Baik, jadi kalau kita tengok di sini, sebenarnya orang bujang juga perlu untuk membuat perancangan harta. Jadi Ustaz kalau kita tengok hari Orang ni bujang pun perlu juga. perlu. Tapi saya dulu masa bujang-bujang, saya happy go lah. Tak ada teringat apa. Masa bujang-bujang tak terfikir kan? Memang tak terfikir. Tapi Sebab sebenarnya mungkin mati lama lagi ya kan. itu yang selalu yang kita nak kena betulkan Ustaz. Okey, jadi kalau kita tengok hari ni sebenarnya ramai di luar sana golongan profesional yang kita nampak dalam ni dia kesibukan masa. Dia sibuk bekerja.
Jadi kata soal jodoh ni tak apalah, letak tepi dulu ataupun mungkin lambat sikit kan. Tetapi apa yang mereka ni ada kelebihan, mereka ada harta yang banyak, kerjaya bagus, jawatan tinggi, jadi harta pun banyak. Tapi bila kita jumpa dengan dia rasa macam saya ada beberapa buah rumah ni. Tapi saya kahwin pun tidak, anak tak ada kan. Jadi nak bagi kat siapa harta-harta saya ni kan? Okey, jangan risau tuan-tuan dan puan di luar sana. Untuk mereka yang terdiri daripada golongan yang direzekikan lebih harta tetapi mungkin belum lagi bertemu jodoh, belum sampai jodohnya, boleh merancang harta kan. Selalu kita kongsikan 3 perkara yang akan dibawa bersama kan. Betul. Yang pertama adalah ilmu bermanfaat, sedekah dan amal jariah, dan doa daripada yang soleh. Yang ketiga tu mungkin tak ada, tetapi boleh manfaatkan menggunakan harta yang ada tadi. Jadi di sinilah sebenarnya platform wakaf An-Nur ni kan ada. Betul. Platform wakaf ni ada. Jadi apa salahnya kalaulah mereka boleh wakafkan sebahagian daripada harta yang mereka miliki kepada tujuan wakaf ni. Jadi hari ni kalau kita tengok kan, Wakaf An-Nur sendiri ada projeknya kan, membantu asnaf kan. Jadi bantuan-bantuan itu disalurkan. Jadi jariah itu akan berpanjangan. Dan selain daripada tu Ustaz, kita tengok kadang-kadang mereka ni dia ada anak-anak saudara yang dia sayang. Kan? Jadi bila balik kampung itulah anak saudara yang dibelikan mainan hadiah, kan, dia belikan hadiah, hadiah kan. Jadi setiap kali raya diberikan duit raya. Jadi boleh bagi kepada anak-anak saudara ni, mungkin boleh bagi hasil-hasil sewa rumah ke kan, ataupun mungkin boleh bagi tunai kepada anak-anak saudara ni supaya let's say lah anak saudara ni nanti nak menyambung pengajian. Betul. Jadi duit daripada makcik ni kan, jadi dia anak saudara ni walaupun bukan mak kandung dia, tetapi dia mendoakan. Kan? Jariah ilmu tu. Ya, betul lah. Jadi kat situ sebenarnya siapa kata orang yang tidak berkahwin ni tak perlu merancang harta? Perlu sebenarnya, sebab itu deposit awal dia untuk rancang harta, gunakan kaedah hibah tadi. Tak kahwin lagi banyak harta. Kan. So boleh gunakan juga melalui tujuan gunakan konsep wakaf tadi. Jadi saya nampak kat sini mudah-mudahan golongan yang belum lagi diizinkan untuk bertemu jodohnya melalui dia berwakaf ataupun dia berinfak, dia bersedekah. Mudah-mudahan dengan asbab sedekah tersebut dia akan bertemu jodohnya. Betul, insya-Allah, amin. Kita doakan ya. Itu dia. Jadi sebelum kita pergi kepada golongan yang berikutnya, saya kira ada soalan di sini. Soalan berbunyi, bagaimana cara untuk berhibah? Itu dia. Bagaimana cara untuk berhibah? Puan Roskin mungkin boleh respon bagaimana cara untuk berhibah? Saya perlu respon nanti. Sekejap lagi saya respon. Silakan Puan Roskin. Okey, baik. Terima kasih, soalan yang sangat bagus. Okey, kalaulah ingat lagi, saya yakin yang tanya ni dia mesti dia dah tengok siri pertama, siri kedua, tiga dan keempat kan. Terbuka hatinya untuk berhibah. Jawapan ni dia ada dalam siri kedua. Siri kedua hari tu kita dah bagi tahu hibah sebelum hiba. Masa tu tajuknya adalah bagaimana kita nak berhibah ni. Yang pertama, kalau kita nak hibah ni maksudnya kita perlu tahu apa hasrat kita. Kita nak hibahkan harta, orang sebut je kadang-kadang saya nak buat hibah tapi tak tahu hasrat tu macam mana. Nak bagi kepada siapa harta tadi. So kena tahu dululah hasratnya. Yang kedua, maksudnya kita boleh bagi secara individu ataupun kepada organisasi, boleh, tidak ada masalah. Dan kita kena pastikan hibah yang kita buat ini mestilah patuh syariah dan disahkan oleh badan yang berotoriti. Jadi Ustaz, badan yang berotoriti untuk mengesahkan hibah itu dibuat adalah Mahkamah Syariah. Jadi pastikan apabila tuan-tuan dan puan-puan berjumpa dengan konsultan di luar sana, boleh tanya mereka, hibah ni nanti akan disahkan oleh siapa? Kalau dia kata Mahkamah Syariah, betul lah tu. So maksudnya boleh proceed dengan konsultan tadi untuk buat perancangan hibah tadi. Ada dokumentasinya. Betul. Yang A tadi adalah ada dokumentasi. Jadi maksudnya kalau nak buat hibah, perlulah ada dokumentasi. Janganlah kita main cakap mulut saja, saksi pun tak ada kan. Lebih bagus kalau ada video recording masa ijab kabulnya. So boleh digunakan. Dan saksi pembuktian. Betul. So kat sinilah sebenarnya kita tengok hibah itu perlu dilaksanakan, pastikan bahawa hibah tu cukup syaratnya. Supaya tidak berlaku tarik-menarik ataupun terbatal hibah tersebut. Maksudnya nanti kalau let's say ada antara waris-waris yang mungkin tak setuju dengan hibah dibuat, dia kena tengok cukup ke tidak rukunnya. So rukun hibah ada 4. Iaitu yang pertama ada pemberi hibah, ada kedua ada penerima hibah, yang ketiga ada harta yang ingin dihibahkan, dan yang keempat ada ijab dan kabulnya. Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan-puan yang tanya soalan ni mungkin boleh cari di Malaysia. Ada banyak syarikat-syarikat
amanah yang menawarkan perkhidmatan untuk menyediakan dokumen hibah ini. Cuma pastikan boleh tanya dengan mereka bagaimana hibah ini akan dilaksanakan, dokumentasinya macam mana, pengesahannya dibuat melalui kaedah apa. So bila kata kita tengok situ, maksudnya proper lah proper documentation, so boleh proceed dengan hibah sebab kita ada banyak syarikat yang boleh menjalankan untuk perkhidmatan hibah ini. Tapi carilah yang bertauliah. Ya, betul. Yang bertauliah itu sangat-sangat penting. Dan kepada tuan-tuan dan puan yang ingin berhibah, silakan boleh berhubung dengan sesiapa pun boleh, dengan Al-Kausar Wealth Management pun boleh. Dan kalau nak hibah, mungkin kita nak hibah kepada saudara kita, mak ayah kita, ataupun nak hibahkan kepada sekolah, madrasah, ataupun nak hibahkan kepada Wakaf An-Nur, alhamdulillah. Mungkin manfaatnya kalau dihibahkan kepada Wakaf An-Nur, Wakaf An-Nur akan menjadikan hibah tersebut akhirnya menjadi wakaf. Bila hibah itu ditransferkan menjadi wakaf, akhirnya akan kekal, maka manfaatnya Masya Allah akan berterusan dan akan kembali kepada penghibah tersebut. Asalnya hibah, tapi telah menjadi wakaf dan mudah-mudahan sementara kita masih hidup, dapat pahala, jariah berterusan, apatah lagi selepas mati, gandaan pahala akan berterusan. Ini yang kita nak sebenarnya kan. Di dunia ini kita tidak ada apa-apa. Harta yang kita ada ini hanya pinjaman. Sementara sahaja. Harta yang kita kekal, apa yang akan dibawa kita, yang akan bermanfaat apa? Iaitulah harta yang jariah, sedekah jariah yang mengalir. Jadi wakaf adalah merupakan salah satu di antaranya. Baiklah puan, kita dah berbicarakan tadi dua golongan. Kita dah ada 7 sekarang ni. Golongan yang ke-8 yang berikutnya. Siapakah golongan yang dimaksudkan tersebut? Antara golongan yang perlu, kritikal, kena buat hibah juga. Okey. Baik Ustaz, so kalau kita tengok kat sini, kita sambung 6, 7, 8 Ya. Okey. Minggu lepas kita kongsi pasangan yang ada anak perempuan saja. Tapi minggu ni kita nak kongsi juga pasangan yang mempunyai anak lelaki dan anak perempuan. Ada anak lelaki pun, ada anak lelaki perempuan pun buat hibah. Betul. Orang kata ada anak lelaki tak payah buat perancangan kan? Okey, sebenarnya perlu. Mereka yang ada anak lelaki dan anak perempuan perlu untuk buat perancangan menggunakan kaedah hibah. Saya pun kena buat juga dalam macam ni. Okey, Ustaz ada anak lelaki anak perempuan kan? Okey, jadi perlu untuk buat perancangan. Kenapa? Jadi kat sini kenapa kita tengok perlu untuk buat perancangan gunakan kaedah hibah? Yang pertama kita perlu faham. Dari segi faraidnya adalah kalaulah sekiranya ibu ayah ini berlaku kematian, bahagian faraid bagi anak lelaki adalah 2 bahagian. Betul. Dan anak perempuan ada 1 bahagian. Betul. Okey, tetapi kajian yang dijalankan di Lembah Kelang menunjukkan bahawa ibu ayah ni mereka nak rancang secara sama rata. Sebab apa? Bagi mereka kasih sayang ni sama rata. Kan sama saja kan, jadi dia kata tak apalah nak bagi sama rata. Dan ada juga banyak antara ibu ayah yang kita jumpa, mereka nak bagi lebih kepada anak perempuan. Sedangkan dalam segi faraidnya adalah anak perempuan dapat 1 bahagian. Kan? Jadi bagaimana nak rancang kepada anak perempuan lebih? Kenapa mereka nak bagi lebih kepada anak perempuan? Yang pertama, ada antara ibu ayah yang takut. Takut apa Ustaz? Takutlah kalaulah ditakdirkan kalau berkahwin nanti suaminya tidak menjaga kebajikan anak itu dengan baik. Jadi dia rasa macam naklah bagi lebih. Anak lelaki tak apa dia kata sebab boleh tanggungjawab. Tanggungjawab mencari harta tu memang anak lelaki kan. Tapi anak perempuan ni dia rasa macam perlu secure lah. Jadi dia nak bagi lebih. Dan ada juga kalau kita tengoklah situasi hari ni, kalau kita tengok kalau mak ayah yang dah berusia, yang jaga selalu anak perempuan kan anak lelaki Ustaz? Biasa anak perempuan. Kan? Jadi itulah sebab kenapa. Lagi tengok daripada jauh. Dia bukan gitu. Sebab apa tak? Kadang-kadang dia rasa macam alamak kalau duduk rumah anak lelaki, ada menantu perempuan. Jadi macam segan sikit kan. Kadang-kadang dengan mak mertua dengan menantu pun tak berapa ngam. So jadi nak kongsi dapur macam susah. Jadi tak apalah duduk dengan anak perempuan. Anak perempuan dia kalau menantu lelaki dengan pak mertua kadang-kadang isap okok sama-sama pun boleh kan. Dia boleh duduk sembang je kan. Jadi dia rasa macam sebabkan dia dah nak menghargai anak perempuan ni, jaga kebajikan ni, jadi dia rasa nak bagi lebih. Jadi kalau rasa nak bagi sama rata atau nak bagi lebih kepada anak perempuan, boleh menggunakan kaedah hibah. Jadi ni kena tak perlu perbincangan, tak perlu bercakap dengan anak lelaki, tak perlulah. Ini so maksudnya dia boleh bagi sebab bagi masih hidup kan? Masih hidup. So masih hidup dia boleh hibahkan terus. Kalau dia tak buat apa-apa perancangan, dia tak puas hati. So kalau dia tak buat perancangan, memang yang perempuan ni kena berhadapan lah dengan adik-beradik lelaki dia nak minta hak kan. Tetapi kalau dah buat masa hidup, so tak ada masalah. Anak perempuan ni boleh terima. Dan saya nak kongsikan Ustaz ada kes di mana ada antara anak-anak lelaki yang dia dominan. Dominan ni maksudnya dia rasa macam dia lelaki. Jadi dia rasa macam hak dia lah nak ambil harta lebih. Dia rasa macam tu.
Okey, jadi bila berlaku kematian ke atas ibu ayah, dia Ya. tidak menjaga kebajikan adik-beradik dia yang perempuan. Jadi kat sinilah kita nampak sebenarnya ada keperluan. Sedangkan kadang-kadang yang lelaki ni mungkin dia dah bekerja tinggi, Ya. yang perempuan mungkin masih belajar, ditakdirkan ibu ayah tu meninggal. Jadi dia nampak kat situ macam, oh dia berhak. Dia tak jaga kebajikan adik dia pun tak apa. Sedangkan tanggungjawab tu ada. Ya. Tetapi dalam kes macam ni, sebab itulah kita selalu advise ibu ayah di luar sana yang ada anak lelaki dan anak perempuan, tak kisahlah Ustaz Ya. sama ada dah berusia lebih 18 ataupun masih di bawah umur, perlu untuk mereka buat perancangan supaya anak-anak ini selepas kematian ibu dan ayah mereka, hubungan mereka masih harmoni. Ya. Tak nak berbalah-balah kan? Kita nak mengelakkan juga berlakunya memakan harta yang batil kan. Betul. Kadang-kadang bila tak dirancang awal ni, ialah sebagai anak lelaki kan, dia pun tak kira, dia tak tahu soal faraid. Ya, dia nampak dia disakau je. Dia tak tahu, dia Dia tak mungkin tahu. terlupa. Ya. Faraid itu datang dengan tanggungjawab. Betul. Jadi itulah tuan-tuan, kita rasakan, ialah saya ingatkan tadi golongan yang hanya ada anak perempuan saja. Rupanya yang ada anak lelaki, ada anak perempuan pun ini juga merupakan golongan kritikal. Saya termasuklah salah seorang daripadanya. Jadi tuan-tuan dan puan, yang ada anak lelaki, anak perempuan pun kalau boleh buatlah hibah. Ya, semasa hidup kita bagi sama rata. Sebab ialah kita tak tahu bila kita meninggal, harta kita akan dibuat bagaimana caranya, kita tak tahu kan. Jadi cara yang paling terbaik untuk mengelakkan berlaku huru-hara selepas kematian kita, kita nak hubungan anak-anak kita, saudara mara kita semua baik, elok belaka. Jadi apalah salahnya untuk kita membuat sesuatu yang baru, iaitu gunalah berkaitan hibah ini untuk kita merancang sebelum kematian kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita masih lagi bersiaran melalui FB Waqafan Nur, dan saya masih lagi menyeru kepada tuan-tuan, para penonton sekalian, untuk share kita punya siaran FB Live pada malam ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang lain akan dapat manfaatnya, insya-Allah. Jadi kita telah pun berbicara mengenai 8 golongan telah kita bicarakan. Sebenarnya ada lagi 4 lagi golongan-golongan yang kita rasakan kritikal yang perlu dalam kehidupan ini untuk membuat hibah. Jadi apakah golongan yang selanjutnya, Puan Nur Syikin? Okey, baik. Kalau kita tengok kepada golongan yang seterusnya adalah pasangan yang mempunyai anak kelainan upaya. Okey, kenapa pasangan yang ada anak kelainan upaya ni penting untuk merancang harta menggunakan kaedah hibah? Pertama kita tengok dari segi sudut faraidnya, mereka yang ada anak kelainan upaya ni, anak ini hak faraidnya sama macam anak-anak normal yang lain. Kalau yang lelaki dapat 2 bahagian, yang perempuan dapat 1 bahagian. Okey, tetapi dari segi pelaksanaannya kita nampak anak kelainan upaya ni dia memerlukan yang pertama perhatian yang lebih. Yang kedua dia perlukan kepada kewangan yang lebih. Jadi kalaulah kita tengok di sini Ustaz, kadang-kadang mak ayah dia ni yang jaga sendiri pun boleh hilang sabar, betul tak kan? Sebab kadang-kadang kita tengok yang banyak kes-kes contoh kes autism kan. Jadi anak-anak ni macam tantrum sikit. So bila macam tu maksudnya dia perlukan kepada perhatian yang lebih dan perubatan, dari segi perubatan tu ada expenses yang lebih lah. Jadi kat sini, andailah ditakdirkan ibu ayah tadi meninggal, pernah tak ibu ayah ni terfikir, siapa nak jaga anak ni lepas kematian? Dan kalau kita nak minta orang jaga, takkan kita nak minta jaga kosong, betul tak? Mesti ada sumber kewangan. Betul lah. Jadi inilah penting. Pertama, kalaulah tuan-tuan dan perempuan di luar sana hari ini ada anak yang terdiri daripada kelainan upaya, antara beberapa perkara yang tuan-tuan dan perempuan perlu fikirkan. Yang pertama, siapakah yang akan menjaga kebajikan anak ini selepas tuan-tuan dan perempuan tiada? Okey, yang pertama. Yang kedua, berapa banyak dana yang diperlukan kepada anak-anak ini setiap bulan. Sebab kita tak nak nanti ditinggalkan anak ini tanpa dana. Masya Allah, kesian kan anak ni. Dan yang ketiga, bila kita dah lantik orang untuk jaga anak ini, berapa pula upah kita nak bagi kepada orang yang jaga ni? Sebab kita kena ingat bila orang yang nak jaga ni maksudnya diterima tu dengan penuh tanggungjawab. Takkanlah kita pun nak tinggalkan mereka ni jaga anak kita tanpa sebarang upah apa-apa kan? Jadi kat sini bagaimana hibah itu boleh membantu. Yang pertama kita boleh hibahkan kewangan tadi tempat tinggal, kita boleh lantik penjaga amanah supaya kalaulah ditakdirkan ibu ayah ni meninggal, so anak ini ada tempat tinggal dan mereka yang memang menjaga kebajikan anak tadi tu memang orang yang amanah. Okey, yang kedua, kita tinggalkan kewangan yang cukup.
untuk anak tadi supaya kalau nak perubatannya berapa kos Ya. sebulan 5,000 katakan Ya. kan, sebulan 5,000 so nak pergi hospital, kos transportationnya. Kemudian yang ketiga kepada mereka yang menjaga anak ini juga perlu diberi upah yang secukupnya. Ya. Sebab kita tahu orang yang jaga ni mungkin dia pun bekerja kan. Betul. Dia nak ambil cuti, dia nak nak keluarkan kos untuk bawa pergi hospital ni bukannya murah sekarang Makan Ustaz kan. minum pakaiannya semua sekali. Kan. Jadi kita jagalah kebajikan dia sama sebab dia sanggup, dan kita kena juga rancang andailah ditakdirkan orang yang kita lantik ni meninggal. Siapa pemegang amanah gantian yang nak ganti jaga anak tadi? Nak suruh dihantar ke pusat jagaan ke? Ya. Ataupun memang akan ada orang yang sanggup nak jaga? Kan? Jadi ini perancangan-perancangan yang perlu, dan mungkin ada juga solution kalaulah kita rasa macam kita ni seolah-olah macam tak adalah ke orang yang sanggup nak jaga anak kita tu. Mungkin kita boleh lantik syarikat amanah bagaimana untuk atur kehidupan anak itu tadi. Sebab kita tahu kasih sayang kepada anak syurga ni memang lebih kan. Tapi kalau kita gagal untuk merancang, kesian pada anak tadi. Betul. Ditinggalkan dalam keadaan terkapai-kapai, kita tak sanggup rasanya kan. Even anak yang normal pun kita rasa macam bila berlaku kematian tu, ya Allah, sempat tak mak ayah dibuat perancangan. Apatah lagi kalau yang meninggal tu, ibu ayah tu ada anak kelana upaya. Jadi penting ibu ayah yang ada anak kelana upaya, ambillah tindakan, sebab ilmu ni Ustaz, kalau kita sekadar tahu tapi tak bertindak tak guna juga kan. Jadi ambil tindakan demi kasih sayang anak tadi. Okey, Puan Nur Shikin, penjelasan yang cukup baik saya kira. Saya teringat, saya tempoh hari ada ziarah jiran. Saya pergi ziarah dia. Dia mohon minta ziarah lah, dia ada masalah. Jadi saya ziarah rumah dia. Masya Allah, Puan Nur Shikin, saya datang pergi rumah dia tu. Dia ada 3 orang anak yang OKU. Seorang dah meninggal, ada lagi 2 orang. Yang seorang tu kira okey lagi, tetapi yang seorang tu memang dah agak kronik sikit lah kan. Jadi perlukan kepada penjagaan yang lebih lah. Dia menangis depan saya, teresak-esak depan saya, dia mengadu hal dia kan. Yang dipikirkan tak ada lain. Walaupun dia ada harta, dia ada harta lah. Tetapi apa akan berlaku, apa akan jadi dengan anak dia ni kalau dia mati dulu, meninggal tu. Dia meninggal, suami dia pun meninggal, siapa nak jaga tu? Anak dia yang waras, yang tu seorang saja normal. 2 lagi tu okey. Menangis, dia minta pandangan saya lah. Saya kata, yalah, mana puan dalam keadaan macam ni, kalau puan menangis berterusan, memang takkan selesai lah. Jadi apa kata kalau puan dalam keadaan macam ni, anak pun masih ada lagi ni, yang sindrom tu seorang lelaki, seorang perempuan ya. Okey tu. Jadi saya beritahu dia, puan ada harta ni, eloklah merancang, buatlah hebah. Betul. Tentukanlah, nak bagi ni berapa, nak lebih pun tak apa, lebihkan. Yang ni mungkin barangkali dah boleh berdikari kan. Yang 2 ni siapa? Sampai dia kata tahap dia macam tak percaya dengan anak dia yang seorang lagi tu kan. Dia kata boleh tak kalau dia nak hibah ni, dia bagi satu charity body. Okey. Jadi kalau dia meninggal, jadi anak tu akan duduk di situ. Maksudnya dia dah lantik, dia dah plan lah untuk nak letakkan anak dia di pusat jagaan. Boleh tak, dia ada masalah. Jadi maksudnya dia perlu amanahkan lah sama ada kepada waris dia ataupun kepada syarikat amanah, bahawa nanti bila dia dah tiada, anak ni boleh letakkan di pusat jagaan, tetapi expenses tu datang daripada mana? Siapa nak jaga expenses tadi kan? So itu perlu dilantik pemegang amanah. Dia boleh untuk lantik ataupun dia amanahkan ataupun dihibah kepada institusi tersebut. Tapi bagaimana dari segi sudut dokumentasinya? Saya ingat dia boleh pergi ke amanah raya ke ataupun ke mana-mana yang berautoriti lah. Dia maksudnya dia kena cari syarikat amanah. Sebab syarikat amanah dia tak boleh tutup. Dia akan bantu, maksudnya contohlah kalau macam contoh kami di Wasa Shop, let's say lah dia kata expenses anak saya ni sebulan dalam 10,000. Okey, jadi dia dah ada duit, mungkin dia ada duit simpanan dia, so dia dah disburse dalam company, so setiap sebulan 10,000 tu pihak syarikat akan salurkan kepada pusat jagaan tersebut untuk manage anak tadi. So sebenarnya boleh dilaksanakan. Sebab apa Ustaz kena cari syarikat amanah? Sebab syarikat amanah ni dia memang tertakluk di bawah atau pemegang amanah, so dia tak boleh tutup. Kan? So ini adalah yang kita tengok kenapa penting untuk kita lantik mereka yang berautoriti. Baiklah Puan Nur Shikin, kita ada satu lagi soalan daripada penonton. Soalan ini berbunyi, bagaimana kalau hanya mempunyai seorang anak perempuan, adakah boleh beri 100% hibah tersebut? Dia nak hibah, anak dia ada seorang perempuan, dia nak bagi nak hibah 100%. Minta pandangan di sini. Soalan yang bagus daripada penonton. Soalan ni sebenarnya kita dah jawab masa siri yang pertama. Kita dah tahu. Pertama kita perlu faham apabila kita nak buat hibah, maksudnya pemilik harta ni masih hidup lagi.
Okay? Jadi bila kita dah ada harta, maksudnya kita nak buat apa-apa saja boleh. Ya. Tidak ada masalah. Sebab harta itu hak kita. Kan? Jadi di sini kalau nak bagi 100% pun boleh. Sebab kalau kita tengok kepada hibah, hibah ini dia tidak ada limitasi. Berbanding kalau kita tengok harta sepencarian maksimum 50%, 50%, kan? Kalau kita tengok wasiat 1/3, maksimum 1/3. Betul. Kalau kita tengoklah kepada faraid, dia dah kena meninggal dulu. Betul. Dan ada dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176 bahagian-bahagiannya. Betul. Tetapi untuk hibah boleh bagi berapa banyak yang kita nak bagi dan kepada sesiapa saja. Jadi kalau macam puan tadi yang bertanya, dia ada anak perempuan seorang, nak bagi 100% kepada anak perempuan, boleh. Tidak ada masalah. Contoh dia nak ada sebuah rumah, memang dia beli rumah tu untuk anak perempuan dia pun kan. Jadi dia boleh bagi keseluruhan rumah tu kepada anak perempuan dia. Tidak ada masalah, Ustaz. Jadi kepada yang bertanya tu saya ingat sudah jelas. Nak bagi 100% ya silakan. Nak bagi rumah ya silakan. Tapi pada pandangan saya lah, kalau kita ada harta, banyak mana sekalipun kita nak bagi harta, nak hibah 100%, pada saya alangkah eloknya. Hibah, tapi ada sebahagian lagi untuk kita tinggalkan Amal buat diri kita sebagai amal jariah. Betul. Hibah kepada anak, bagus. Tapi adakah anak tu gunakan apa yang kita hibahkan untuk tujuan kebaikan? Ya. Itu kita bimbang. Betul. Tinggalkanlah sikit untuk kita. Kita kena rancang untuk kita. Esok ada kalau kita meninggal dunia, apakah jariah kita? Sebab itu, saya kira nak hibah 100% boleh. Tetapi kita kena ingatlah, kena rancang juga harta yang kita nak bawa ke hari akhirat esok. Betul, Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan, kita teruskan dengan golongan yang berikutnya, yang ke-10 saya kira. Betul, yang ke-10. Golongan yang macam mana tu yang ke-10 ni? Okey, baik. Kalau kita tengok kepada golongan ke-10 adalah individu yang berkahwin semula. Maksud individu yang berkahwin semula ni, berkahwin semula ni, dia bercerai. Dia mungkin ada dua sebab lah. Ya. Sama ada pertama dia bercerai hidup, ataupun yang kedua dia bercerai mati. Okey. Kenapa perlu untuk mereka buat perancangan harta? Sebab kalau kita tengok individu yang macam ni, perkahwinan pertama, dia mungkin dah ada anak. Contohnya perkahwinan pertama, dia ada 4 orang anak. Kemudian, ini kita ambil, saya letak satu situasi lah. Contoh seorang ayah yang mungkin dah berusia 70-an. Kan, usia 70-an, isterinya dah meninggal. Jadi anak-anak pun dah besar. Nak kahwin lagi? Kan, anak-anak besar. Jadi sebab apa? Anak-anaknya jauh, Ustaz. Ya, anak-anaknya jauh, kan. Beberapa orang tua-tua ni bila meninggal, dia nak cari teman nak pergi saja. Masjid. Teman nak pergi masjid, kan. Jadi, anak dia buat balik lah. Anak dia buat balik resume. Yang seorang ni cikgu pencen. Cikgu pencen. Ayah kata tak apalah. Ayah boleh je minum dekat kedai Pak Mat tu kan. Yang kedua dia buat balik pula. Nurse pencen boleh jaga perubatan ayah kan. Ayah kan kena makan ubat banyak. Jadi dia kata tak apalah, ayah okey je ni, dah korang dah letak dalam kotak ni, ayah pandai lah nak ambil sendiri kan. Satu lagi accountant pencen. Yang satu lagi accountant pencen, senang nak manage kewangan ayah kan. Dia kata tak apalah, duit korang bagi ni bukan banyak mana pun kan, ayah boleh manage sendiri. InsyaAllah. Tiba-tiba pergi masjid, kawan dia kata, cucu aku tu kan, si Siti tu baru je habis belajar, kau nak tak kahwin dengan dia? Tiba-tiba dia kata kalau dah jodoh kalau kan. Kalau dah jodoh. Dia jodoh tak ke mana kan. Ini jadi dah, kahwin kan. Jodoh kan macam mana. Betul. Kan? Siti ni pula muda daripada anak-anak dia tadi. Siti bertuah badan Siti. Kan. Kahwin 6 bulan berlaku kematian. Jadi tinggallah si Siti ni terkontang-kanting kan. Anak-anak pula dia kata, dia sensitif dengan harta arwah mak tadi. Jadi masa itulah mula anak-anak pun tunjuk taring kan. Jadi tak nak bagi harta kepada si Siti. Sedangkan si Siti dapat tak bahagian dia? 1/8. Dapat kan. So itulah sebenarnya kenapa orang yang berkahwin semula perlu merancang harta. Kita tak naklah nanti ada isu. Sebab ni sampai dah ke mahkamah tau Ustaz. Ada kes Ni bukan kes rekaan. Ni banyak yang berlaku. Jadi bila anak-anak sensitif dengan harta peninggalan arwah mak mereka kan. Jadi dia rasa macam mak baru ni seolah-olah tak layak menerima hak. Sebenarnya mak layak. Baru dia ambil kesempatan mak baru ni. Kan. Itulah sebenarnya penting untuk mereka rancang harta. So kalaulah ada antara tuan-tuan di luar sana, tuan-tuan atau yang berkahwin baru, so bolehlah merancang harta untuk isteri muda ni supaya tak berlaku perbalahan dengan anak-anak tadi. Menarik Puan Shirin. Tapi saya ini tadi dari konteks lelaki yang nak berkahwin, lelaki dah tua. Ni pengalaman saya. Perempuan dah berusia, berkahwin pula, anak pun dah besar lah. Berkahwin dengan lelaki muda. Ni pun ada isu juga. Ada isu juga. Yang lelaki muda ni pula, dia cemburu. Jadi lelaki muda ni tak bekerja. Dengan sebab dia cemburu dengan isteri dia ni. Cemburu. Sifat cemburu
terlampau sangat sampai dia tak kerja. Isteri nak ke mana-mana dia akan ikut. Jadi anak dia ni kan rasa macam tak puas hati lah. Betul. Jadi dalam keadaan macam ni, tuan-tuan, puan-puan, yalah soal harta kan. Jadi bukan kita nak cakap apa. Kadang-kadang kalau kita tersalah langkah, silap langkah, kadang-kadang hubungan kita dengan anak sendiri pun jadi huru-hara. Dia jadi masalah nanti. Jadi masalah. Kan? Ini masih hidup. Apatah lagi nanti kalau dah meninggal dunia. Betul. Itulah kenapa kita kata mereka yang kahwin semula ni buat perancangan supaya tak jadi isu Nak kemudian. kahwin boleh kahwin tapi kena ingat kena buat perancangan. Okey. Puan Shikin, kita ada soalan kuis untuk kita berikan kepada penonton barangkali. Soalan kuis ni siapa cepat boleh jawab, dapat jawab dengan tepat, dapat hadiah. Hadiahnya apa? Yang pasti hadiahnya bukan kereta Myvi, tak, tapi hadiahnya masya-Allah luar biasa. Jawab. Nak tahu soalan dia? Puan Shikin ada soalan dia? Okey. Okey. Soalan kuis untuk malam ni adalah Ya. sebutkan senaraikan 4 golongan kritikal. 4 je malam ni kita sebut 7. Tapi sebutkan daripada 7 itu 4 golongan kritikal yang perlu merancang harta menggunakan kaedah hibah. Jawab, jangan tak jawab. Nanti boleh dapat hadiah kan. Minggu lepas dah ada orang dapat. So minggu ni kena ada lagi orang untuk dapat hadiah ni. Okey. Kita type laju-laju bawah tu. Minggu lepas kita dah 5. Malam ni kita dah tambah lagi tadi 5. So kita ada baki lagi 2 lagi. Dua lagi. Okey. Type laju-laju. Okey. Okey, baiklah Puan Nusi, kita dah selesai 10 golongan yang kritikal. Jadi berbaki 2 lagi. Jadi mungkin kita boleh teruskan dengan golongan kritikal yang ke-11 tu apa dia tu Puan Shikin. Okey, baik. Golongan yang ke-11 yang perlu untuk merancang harta menggunakan kaedah hibah adalah bakal jemaah haji dan umrah. Jemaah haji dan umrah kena ni ya? Kena. Jemaah haji dan umrah. Bakal jemaah haji dan umrah perlu untuk membuat perancangan harta. Saya ingat banyak ramai ataupun di kalangan para haji ataupun yang pergi umrah ni, ini dia bukan pergi terpakuan, saja. dia pergi saja. Pergi Dia saja. tak fikir pun soal buat wasiat ke hibah ke, tak ada. Tak fikir. Sebenarnya sangat penting. Kenapa penting, Ustaz? Okey, kalau kita tengok sebenarnya pergi menunaikan haji ataupun umrah ni adalah satu perkara yang sangat bagus dan ini adalah perjalanan menuju Allah. Betul. Cuma kita tengok kadang-kadang kan selalu yang ramai yang mendoakan kan kalau Betul. boleh nak meninggal kat sana kan. Ya. Tetapi jangan kita Doa lupa. depan Kaabah tu. Kan, jangan kita lupa kemungkinan besar kita ada hutang yang belum dilangsaikan masa kita nak pergi menunaikan haji dan umrah ni. Okay. Jadi kita takut-takut waris kita tak tahu. Apa hutang yang kita tinggalkan dan siapa yang berhutang dengan kita. Jadi kita tak nak nanti kita pun meninggal di tempat yang bagus tetapi kita tergantung kan. Tergantungnya jadi sebab apa? Sebab ada hutang tadi. Jadi seelok-eloknya sekiranya bakal jemaah haji dan umrah, bila saja bakal jemaah haji lah terutamanya bila dah dapat saja tawaran, so pastikan bab pengurusan harta ni dah buat terlebih dulu. Bukan kita sibuk nak beli baju, nak beli kain ihram, beg besar mana nak bawa, nanti kat sana nak shopping apa. Pastikan bab perancangan harta ni diselesaikan terlebih dulu. Sebab kita ada masa panjang kan. Bila kita dapat saja tawaran tu, kita dah tahu dah berapa bulan lagi nak pergi kan. So maksudnya ada masa untuk kita buat perancangan. Andailah ditakdirkan kita meninggal di sana, sekurang-kurangnya kita dah selesai dah. Kalau ada hutang, duit mana nak selesaikan hutang tadi? Siapa yang nak menjadi pentadbir kepada harta kita? Kita tak nak lah kita pergi dekat keadaan yang bagus, tiba-tiba dekat Malaysia ni waris berbalah. Saya yang layak mentadbir, saya yang layak dapat banyak ni. So kita tak nak perkara-perkara ni berlaku. Okey, jadi sebab tu kalau tengok di wasiat shop sendiri, setiap kali musim haji kita ada memberikan dokumen wasi percuma kepada bakal jemaah haji. Sebab apa? Sebab kita nak bantu jemaah-jemaah ni supaya mereka pergi tu sekurang-kurangnya dah ada dah. Kalau tengok kepada dokumen-dokumen wasi, mungkin mereka yang pernah mendapat manfaat daripada wasiat shop punya perkhidmatan, dalam dokumen wasi tu ada nyatakan dengan siapa saya berhutang, siapa berhutang dengan saya, waris saya siapa, apa harta yang saya tinggalkan, sekurang-kurangnya itu ada. Ada dokumentasi. Jadi bila berlaku kematian, waris boleh tahu, oh ni harta yang ayah tinggalkan kan. Mungkin kadang-kadang nak buat hibah kan, kadang-kadang tak sempat. Kan, tetapi ada yang bagus, bila sebaik saja dapat tawaran, dia terus call kita. Oh saya dapat tawaran lah, tapi saya nak selesaikan dulu bab pengurusan harta ni. Dan ada yang saya pernah bantu, lagi 3 hari nak fly ni, jadi kita cepat-cepat buatkan. Buatkan dia punya majlis akad hibah supaya dia pergi dalam keadaan yang tenang. So inilah sebenarnya Ustaz, bakal-bakal jemaah haji dan juga yang nak pergi menunaikan umrah hari ni, sebab ramai kan, yang muda-muda pun ramai yang pergi hari ni kan. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki lebih kepada mereka semua. Jadi sebelum pergi, pastikan selesaikan dulu
bab pengurusan harta ni. Supaya kalau berlakulah apa-apa, sekurang-kurangnya kita tidak meninggalkan hutang dan beban kepada waris kita. Saya nampak kalau dalam konteks haji, tadi inisiatifnya turun padang kan, kita bagi borang untuk nanti wasi Betul. kan. Tapi untuk umrah ni saya ingat kena dipromosikan jugalah. Betul lah. Sebab saya kira kesedaran masyarakat bila buat umrah ni, dia kata masa pendek. Masa buat umrah masa pendek kan. Sedangkan kita tak tahu soal kematian ni kan. Betul. Ya? Kita minta pula sekali lepas sembahyang kita nak mati di Mekah, mati di Madinah kan, mati dikuburkan di Baqi'. Alih-alih makbul doanya kan. Tapi masya-Allah sekali tengok hutangnya masih lagi tak diselesaikan. Betul. Soal wasiatnya tidak dibuat, soal hibahnya apatah lagi kan. Jadi ini perkara-perkara yang saya kira perlu diambil perhatian untuk mereka-mereka yang hendak mengerjakan haji ataupun mereka-mereka yang hendak mengerjakan ibadah umrah. Buatlah sebolehnya lantik wasi ataupun dalam masa sama boleh buat hibah juga insya-Allah. Kita ada soalan lagi ni Puan Syikin, soalan daripada penonton. Insya-Allah masya-Allah malam ni kita ada banyak soalan sebenarnya. Soalan penonton, mualaf yang ada keluarga bukan Islam, mualaf yang ada keluarga bukan Islam, bolehkah dia berhibah kepada mereka? Kalau ada tu hadnya berapa? Okey, baik. Soalan yang bagus. Kalau kita tengok di sini, kalau kita tengok daripada situasi mualaf, so maksudnya dari segi faraidnya sekiranya dia tidak membuat perancangan apa-apa semasa hidup, memang terputus langsung lah hak untuk mewarisi pusaka itu. Tetapi andailah dia sedar bahawa dia memang datang daripada keluarga yang berbangsa lain, memeluk Islam, jadi kasih sayang itu ada. Ramai kan kita tengok contoh ustaz-ustaz di luar sana kan, kita ada sahabat kita juga di sini, jadi yang memang nak meraihkan kasih sayang itu, nak bagi harta kepada keluarga yang bukan beragama Islam ni, boleh, tidak ada masalah. Nak bagi menggunakan kaedah hibah, so tak ada had. Kalau guna hibah tak ada had sebab hibah ni kita memang dah bagi tahu bahawa awal tadi, hibah kepada sesiapa saja, betul, muslim ataupun non-muslim. Betul, muslim atau non-muslim, individu atau organisasi, waris ke ataupun bukan waris, boleh, tidak ada hadnya. Dan kalaulah kata mungkin ada hasrat nak bagi menggunakan kaedah wasiat 1/3 pun boleh, tidak ada masalah sebab dikira keluarga yang di agama asal tu dikira bukan waris. Maknanya dia wasiatkan 1/3 yang bukan kepada ahli waris. Okey, saya dengan ini saya wasiatkan ni kepada keluarga asal, waris keluarga asal. So boleh wasiatkan boleh, 1/3. Tetapi kalau nak bagi lebih daripada 1/3, maka eloklah gunakan kaedah hibah. Hibah tak ada had kan? Betul, hibah dia tak ada had. Okey, so boleh, tidak ada masalah. Saya sangat menggalakkanlah mereka di luar sana yang daripada mungkin daripada agama lain sebelum ini memeluk Islam, sangat bagus supaya manalah kita tahu ustaz kan, betul, daripada situnya tadi dia akan terbuka hatinya, diberikan hidayah untuk memeluk Islam. Masya-Allah, kita tengok kat situ betapa fungsi hibah ni sangat membantu ustaz, betul kan? Tahabu. Ya, betul. Kita berkongsilah, kita bagi hadiah, niscaya insya-Allah kita akan dapat mengadakan silaturahim sesama kita insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan, kita sudah pun sampai ke penghujung, tetapi kita masih lagi berbaki sebenarnya. Satu lagi golongan Puan Syikin. Golongan yang istimewa juga ni. Biasa golongan apakah yang ke-12 last kali ni? Agak-agak. Golongan ni yang kadang-kadang mereka selalu terlepas pandang. Golongan terlepas pandang. Golongan ni kadang-kadang mungkin dia rasa macam tak perlu perancang, tapi sebenarnya sangat perlu. Golongan yang ke-12 yang perlu merancang harta menggunakan kaedah hibah adalah ahli perniagaan. Oh, businessman. Ya, businessman kadang-kadang di dia luar sibuk, sana. dia lupa kan? Okey, sebenarnya sangat penting hari ni kan kalau kita tengok di pihak non-muslim. Kita nampak kan generasinya berjalan cantik sahaja perniagaannya. Betul. Tetapi kita tengok ada di antara yang usahawan muslim kita satu masa dulu gah. Tetapi bila pemiliknya meninggal, kita tak nampak lagi dah bisnes tu sekarang. Dia legasi kesinambungan tu habis begitu saja. Sedangkan apa tujuan dia buat bisnes Ustaz? Dia buat bisnes itu adalah tujuannya untuk memastikan keluarga dia ni kaya, zakat dapat dibayar, umat Islam dapat dibantu. Tetapi ada satu je yang selalunya mereka terlupa untuk merancang pewarisan perniagaan mereka. Jadi usahawan di luar sana, ahli perniagaan ni dia ibarat jantung kepada keluarga dan juga perniagaan dia. Keluarga kita tengok keluarga biasanya kalau dia ni seorang businessman, isterinya tak bekerja. Anak-anak dah biasa dah hidup mewah. Tetapi bila bapa dia meninggal, ada waris lain yang masuk dalam syarikat. Sebab apa? Saham syarikat juga menjadi faraid. Jangan dilupakan tentang itu. Jadi di situ bila masuk mulalah
pakcik-pakcik masuk dalam syarikat, Ya. anak-anak tak pernah manage. Jadi mula dari situ dia dah mula pergaduhan. Akhirnya bila tak dapat, dia akan pergi exit the business. Bukan sambung legasi perniagaan tu. Jadi terus. rugilah. Sedangkan hasrat dia buat perancangan tu, Ya. dia nak pastikan perniagaan tu legasi bergenerasi. Kan? Dia nak supaya disambung kesinambungan. Tapi terlupa nak buat perancangan dekat situ. Dan yang kedua, efek kepada perniagaannya. Apabila berlaku kematian, terlupa nak rancang siapa penandatangani cek yang kedua. Siapa nak tanda tangan. Lepas tu bila kat situ gagal, supplier tak boleh nak bayar. Betul. Kan hutang banyak ni. Apa jadi dengan pekerja? Siapa yang nak bayar gaji pekerja bila isu-isu ni berlaku? Sampai bila kat situ kita nampak pekerja terpaksa berhenti, jadi aniaya tak kepada pekerja. Kan? Jadi di sinilah kenapa kita tengok untuk ahli-ahli perniagaan di luar sana, pastikan tuan-tuan dan perempuan hari ini, tahniah saya ucapkan kerana tuan-tuan dan perempuan mengambil langkah yang proaktif membina perniagaan sendiri untuk kita pastikan umat Islam kita ini kaya. Tetapi tuan-tuan dan perempuan jangan lupa untuk merancang pewarisan perniagaan tuan-tuan dan perempuan, terutamanya melibatkan kepada saham syarikat. Kerana saham syarikat juga sama macam aset-aset yang lain seperti rumah dan tunai, ianya juga akan difaraidkan. Jadi kepada tuan-tuan dan perempuan di luar sana, sekiranya ada hasrat untuk membuat perancangan pewarisan perniagaan, boleh hubungi kami, nombor telefon yang tertera pada sesi live pada malam ini. InsyaAllah sahabat-sahabat saya akan membantu tuan-tuan dan perempuan untuk membuat perancangan pewarisan perniagaan. Jangan tangguh kerana kita nampak hari ini banyak bisnes-bisnes yang berjalan yang sangat gah. Tetapi lupa nak buat perancangan sampaikan bila berlaku sahaja kematian kepada pemilik perniagaan ini, bisnes itu tutup macam tu saja, rugi. Sebab kita tahu nak membina sebuah perniagaan itu bukanlah satu perkara yang mudah. Tuan-tuan dan perempuan bermula daripada bawah, daripada kosong kan. Jadi bila kata dah bina, dah rasa susah payah bangunkan perniagaan, tiba-tiba tutup macam tu. So rugi. Jadi inilah orang-orangnya antara 12 golongan kritikal yang 12 ni sebenarnya penting. Sebab tu tadi saya cakap dengan Ustaz Nazar kena pesan supaya tunggu sampai habis. Sebab yang ke-12 ni ramai dah hari ni kan. Kita bangga Ustaz sebab ramai usahawan Muslim kita hari ni dah berjaya. Tetapi jangan dilupakan tentang perancangan pewarisan perniagaan mereka. Masya Allah, tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian, begitulah 12 golongan kritikal yang sepatutnya, sewajarnya ataupun mesti membuat hibah ataupun perancangan harta sebelum ajal menjemput kita. Jadi tuan-tuan puan, hibah ini bukan soal mati sebenarnya, tapi soal meneruskan kehidupan kita selepas mati itu bagaimana kan. Jadi walaupun kita ini mempunyai harta banyak mana sekalipun, kalau kita salah urus, salah manage, barangkali harta itu akan menjadi beban ataupun liability buat diri kita, dan akhirnya dengan sebab harta tersebut, tuan-tuan puan-puan, para penonton sekalian, akan membuat kita rasa duka cita. Jadi tuan-tuan puan, sebelum kita berakhir, sebenarnya kita masih lagi ada masa lagi kepada tuan-tuan, puan-puan sedang penonton yang ingin bertanya barangkali. Mungkin ada persoalan-persoalan yang masih lagi berada di benak fikiran, mungkin boleh type, mungkin boleh ditanyakan, disuarakan di situ. Ada barangkali. Jadi kalau tak ada Puan Riskin, saya percaya ramai di kalangan kita ni tahu soal hibah kan. Tapi soalannya hanya tahu saja. Tapi dia tak sedar sebenarnya kan. Dia hanya tahu saja. Sebab dia memikirkan apa? Dia sebab memikirkan kos. Bila nak buat hibah, saya tanyalah kawan saya tempoh hari masa saya buat-bual kan. Harta banyak ni, Masya Allah. Luar biasa awak sekarang kan. Bini pun dah 2 ni. Ada buat hibah ke? Hibah? Ya, aku belum mati lagi lah. Tahulah, mati ni bila-bila kan. Belum buat mati. Tak nak buat hibah, nantilah dululah. Berapa buat hibah? Mahal lah kos. Dia kata. Itu persepsi lah. Bila buat hibah, bila nak buat wasiat tu, dia soal berdari lah. Dia fikir nanti dululah. Mati ni lambat lagi kan. Sedangkan dia tak tahu ajal tu bila datang sehari 70 kali malaikat ziarah kita. Tanpa mengenal usia. Saya contohkanlah, baru ni ada sahabat saya meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan, alhamdulillah lah, meninggal dunia malam Jumaat. Pukul 12 malam. Baguslah. Bila dicek-cek rupanya dia ada sakit jantung. Meninggal mengejutkan. Betul. Dan bila ditanya dia tak buat wasiat, ada buat ni, memang tak adalah. Tak sempat nak buatkan. Jadi isterinya tu mengadu dengan saya lah. Nak buat sekarang kan.
harta ni bagaimana. Saya nak buat apa sekarang? Tak tahu. Apa nak, sepatutnya ke mana saya nak pergi lepas ni kan. Cuma saran saya sebab dia tidak ada lantik wasi pun tak ada, hibah apatah lagi, saya cadangkan dia macam inilah puan. Kalau puan ada lapang, kalau bolehlah perkara ini disegerakan. Memang yang meninggal tu nak buat macam mana kan, segerakan. Kalau puan nak tahu lebih lanjut, mungkin saya cadangkan puan sebab tak ada lantik wasi, boleh pergi, saya cadangkan dia terus pergi ke pejabat pusaka kecil lah. Okey. Ataupun kalau dia nak mudah, kalau ada rezeki, saya tunjukkan dia, jumpa lawyer senang lah. Lawyer uruskan begitu lah. Okey, Sebab baik. kes-kes kematian begini mengejutkan, tanpa wasi, tanpa apa, banyak berlaku. Bila ada kes-kes macam ni, maksudnya yang pertama kita kena tahu dulu siapa waris faraidnya. Ya. Yang kedua, apa harta yang ditinggalkan. Sebab di Malaysia ada tiga tempat untuk kita nak menguruskan pusaka. Iaitu yang pertama, Mahkamah Tinggi Sivil. Bagi mereka yang ada harta 2 juta ke atas. Yang kedua, bagi mereka yang ada harta 2 juta ke bawah, sekurang-kurangnya mempunyai satu rumah atau satu tanah. So, jadi urusannya adalah di pejabat pusaka kecil. Dan yang ketiga, sekiranya si mati tidak meninggalkan rumah atau tanah, hanya ada aset alih sahaja. Contoh kereta, tunai, bawah 600,000, urusannya adalah di Amanah Raya Berhad. Jadi, kenapa kita kata kena kenal waris faraid? Sebab kita takut-takut nanti isterinya menidakkan hak orang lain. Jadi kena kenal waris faraid. Dan yang kedua, kena tahu apa asetnya. Jadi kalau kes macam ni Ustaz, mungkin boleh hubungi sahabat-sahabat kita yang ada nombor telefon tadi tu. Ustaz mungkin boleh bagi tahu dengan dia supaya mereka dapat bantu. Sebab betul Ustaz, 3 perkara yang perlu disegerakan ni, salah satu adalah uruskan pusaka. Demi menjaga keharmonian lah. Oh, ada soalan lagi daripada penonton. Baguslah penonton malam ni. Soalan last bagaimanakah dengan hak anak bawah umur? Puan, anak bawah umur ni kira kategori bawah 18 tahun lah. Betul. Okey. Kita sebut tentang 12 golongan kritikal. Saya tambah golongan yang penting untuk membuat perancangan harta adalah mereka yang mempunyai anak di bawah 18 tahun. Tak kira lah lelaki ke perempuan sahaja ke lelaki sahaja ke. Lelaki sahaja pun penting untuk buat perancangan. Kenapa? Sebab kalau kita tengok di sini ada beberapa isu. Yang pertama, sekiranya ibu ayah ini tidak membuat perancangan, bermakna harta tadi akan ada, contoh kalau macam ada aset tunai. So dia akan dipegang oleh pihak amanah raya sebagai pemegang amanah sampai anak ni cukup umur. Nanti baru akan dilepaskan duit tersebut. Bagi hartanah, biasanya dia akan letakkan penjaga harta dalam geran tu nanti umur 18 tahun bicara semula. Okey, tetapi bagaimana nak rancang harta untuk anak di bawah umur ni? Boleh ke tak boleh? Boleh. Saya nak tanya, dalam hal ni adakah waris, contohnya suami meninggal lah, isteri jaga kan. Adakah isteri boleh bagikan dengan anak dia tu sama rata? Okey. Kalau kita tengok kat sini, dia nak mudah, dia tak nak banding kepala. Kan kepala bagi sama rata. Kalau ikutkan tak boleh Ustaz So maksudnya bagaimana cara yang mudah adalah kalau boleh kita ada anak bawah 18 tahun, kita hibahkan siap-siap kepada anak tadi. Tetapi pasangan kita sebagai pemegang amanah. Jadi kalau macam tu boleh. Sebab dia dah rancang siap-siap. Yang tak boleh tadi tak buat apa-apa perancangan, mak dia kata tak apalah. Mak dia rasa macam seolah-olah saya kan mak dia. Ada hak kan penuh, tetapi saya tak boleh. Sebab itulah kenapa adanya bicara semula selepas anak tu cukup umur. Jadi kalau macam contohlah let's say dah terambil, dah terpakai tu besarkan anak tadi, maklumlah esok anak tu dah besar, maklum mak dulu tak cukup duit kan. Tak cukup duit, ada mak ni kau halalkan ke tidak ni, kena bagi tahu sebab itu ada hak faraidnya kan. So kita nak harmoni, kita takutlah isteri tu termakan hak orang lain. Betul, harta yang batil kan, walaupun mak sendiri kan. Betul, mak sendiri. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan, selesai sudah bual bicara kita pada malam ni, berkisar mengenai 12 golongan kritikal yang perlu buat hibah. Sebenarnya bukan 12 tadi, tambah satu lagi tu. 13 sebenarnya golongan yang kritikal yang perlu dibuat hibah. Jadi saya kira dengan bual bicara itu tadi, yang terakhir tadi tu yang dibicarakan tu, soal anak bawah 18 tahun tu, saya kira berakhir sudah bual bicara forum kita pada malam ini. Dan saya bagi pihak Wakaf An-Nur ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan para penonton yang setia menunggu kami bual bicara ini hingga ke akhirnya. Mudah-mudahan kita sekalian beroleh manfaat. Dan yang paling penting sekali, kita dah dengar dan kita perlu buatlah. Kalau kita dengar tapi tak buat apa, ingat ni bimbang lah. Bimbang nanti harta itu akan memberi ketidakselesaan kepada kita. Ingat, kita ada baca doa setiap kali selepas daripada solat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
kita nak hasanah bukan sahaja di dunia ini, bahkan hasanah kekal abadi, hasanah di hari akhirat kelak. Jadi, uruslah, rancanglah hati kita dengan sempurna, dengan baik, dengan elok. Buatlah hibah, mudah-mudahan harta tersebut menjadi manfaat buat diri kita, bahkan menjadi satu kebahagiaan apabila kita telah meninggal dunia, insya-Allah. Terima kasih kepada Puan Sikin di atas kesudian untuk boleh bicara pada malam ini, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan, boleh bicara kita teruskan pada minggu akan datang, dan saya mohon kerjasama tuan-tuan puan agar setia bersama Wakaf An-Nur dalam siri akan datang. Sekian dahulu daripada saya. Mohon ampun, mohon maaf sebarang salah silap, sehingga kita berjumpa lagi di lain masa dan waktu ketiga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam.